Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayah Mak Arsyad, nombor matrik 289218. Hari ini saya dan kumpulan saya akan menerangkan mengenai tajuk krisis makanan. Pengenalan. Menurut laporan S&P Global, krisis makanan di sebalik kenaikan harga barang di seluruh dunia bukanlah fenomena jangka pendek dan mungkin akan berterusan selama bertahun-tahun. Krisis ini bertambah teruk dengan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine di mana ianya akan memanjangkan isu kekurangan bahan mentah, kawalan ekspor, gangguan perdagangan global dan peningkatan kos bahan api dan kos pengangkutan sebalik kenaikan harga. Hal ini akan memberikan implikasi yang buruk terutama sekali bagi negara membangun seperti Malaysia. Isu ini akan memberi kesan kepada bekalan makanan di negara ini dan memberi implikasi negatif pada negara pasaran baru muncul, menjejaskan pertumbuhan KDNK, prestasi fiskal dan kestabilan sosial. Laporan S&P Global juga mengatakan bahawa potensi kesan ke atas sovereign credit ratings iaitu yang menentukan kelayakan kredit sebuah negara dan memberi pelabur gambaran tentang risiko melabur ke dalam negara akan bergantung pada tahap dan keseriusan isu bekalan makanan, keupayaan kerajaan untuk meminimumkan kesannya dan sokongan antarabangsa untuk negara yang terjejas. Kesan pencerobohan menyebabkan isu terhadap bekalan makanan adalah kerana Rusia dan Ukraine adalah dua daripada pengeksport gandum, jagung, biji sesawi, biji bunga matahari dan minyak bunga matahari terbesar di dunia. Kesan perang terhadap food security Malaysia dapat dilihat dalam gangguan bekalan ayam di mana pengeluar bersaing untuk menghasilkan daging yang dijual pada harga siling RM8.90 per kg selepas bekalan ayam import meningkat daripada RM500 per tan kepada RM1,900. Krisis makanan di negara berpunca daripada gangguan rantaian bekalan akibat pandemik COVID-19. Tapi keadaan ini menjadi lebih buruk disebabkan konflik Rusia-Ukraine. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Faizal bin Abdullah, nombor matrik 289132. Baik, di sini saya akan sambung pembentangan iaitu faktor krisis makanan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Ronald Kindi mengatakan bahawa negara sasaran untuk mendapatkan sumber adalah Thailand, China dan Brazil. Walaupun harga ketiga-tiga negara ini lebih tinggi daripada negara lain, walau bagaimanapun setiap tiga negara mempunyai isu sendiri yang telah menyebabkan berlakunya kenaikan harga, memenangkan wabak semasa iaitu demam babi Afrika dan yang sedang berlaku di Thailand. Permintaan terhadap ayam telah meningkat. Dalam iklim ekonomi semasa, China adalah pengimport bersih. Ekspor daging dan ayam Brazil telah diharamkan dari kebanyakan negara timur kerana kebimbangan mengenai integriti halal mereka, menjadikan sumber yang boleh dipersoalkan. Seterusnya, harga tinggi ayam keluaran Thailand diumumkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Dr. Nolizan Mohamad Noor. Pegawai yang bertanggungjawab mengeluarkan AP bagi mengimport ayam ke Malaysia. Menurut beliau, terdapat masalah atau isu yang lebih besar perlu diambil kira oleh negara. Sebagai contoh, telah lama menjadi mangsa dalam penghasilan minyak sawit dan pengeluaran makanan. Dengan harga minyak sawit melebihi RM6,653 satu tan, menyebabkan negara Indonesia memberhentikan ekspor minyak sawitnya tahun ini. Bagi mengeluarkan kesan inflasi yang menyebabkan kekurangan minyak sawit domestik dan menyebabkan kos sayuran meningkat, membawa kepada pelbagai demonstrasi di negara tersebut. Presiden Joko Widodo terpaksa mengekang sebarang ekspor walaupun Indonesia kehilangan Amerika Syarikat dolar sebulan dalam pendapatan asing mereka.
Walau bagaimanapun, di sebalik usaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia (MAFI) menggalakkan golongan muda menceburi kerjaya dalam bidang pertanian, imej bertani sebagai kerjaya untuk rakyat Malaysia masih rendah di pandangan masyarakat petani, khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu, tidak dilihat sebagai pilihan kerjaya yang diingini. Kebanyakan mereka telah diterapkan dengan budaya untuk bercita-cita menjawat jawatan dalam sektor kewangan atau dalam kerajaan. Jika dibandingkan dengan Thailand, di mana ramai petani kecil mempunyai ijazah dalam bidang pertanian dan perniagaan, mereka mengusahakan ladang mereka sebagai perniagaan. Ini adalah kontras yang ketara dibandingkan negara Malaysia. Salah satu faktor sektor pertanian di negara ini tidak berkembang adalah disebabkan kerajaan negeri menawarkan tanah yang sangat sedikit kepada individu yang memerlukan pembangunan pertanian. Pada masa ini, 103,563 hektar tanah ladang tidak boleh digunakan kerana kebimbangan pemilikan. Berjumlah 46,380 lot tidak boleh digunakan pada 2019. Ini tidak termasuk tanah milik kerajaan yang kosong atau kurang digunakan. Pegangan tanah dan kenaikan sewa merupakan cabaran yang dihadapi golongan petani di kawasan pertanian seperti Cameron Highlands. Pejabat tanah negeri mengusir petani untuk memberi ruang kepada syarikat-syarikat besar, manakala kartel sayuran menggunakan raket perlindungan. Syarikat yang mempunyai orang dalam atau hubungan diplomatik memonopoli sektor ayam, mengubahnya menjadi kartel dengan berjuta-juta warga asing yang tidak dibenarkan. Eksploitasi buruh asing adalah skandal ketara yang kelihatan berada di bawah tangan ahli politik yang mempunyai hubungan baik dengan individu yang berkaitan. Sebelum pencerobohan dilakukan oleh Rusia, Ukraine menghasilkan 12% daripada gandum di seluruh dunia. Mencipta baja memerlukan nitrat, kalium dan karbon dioksida yang diperlukan untuk pembungkusan baja. Kenaikan harga baja adalah fenomena yang sedang berlaku di seluruh dunia. Ianya turut berlaku di Amerika Syarikat dengan teruk seperti yang berlaku di United Kingdom, Eropah dan juga Afrika. Harga bagi setiap tan baja di United Kingdom meningkat daripada 650 pound sterling kepada 1,000 pound sterling pada 6 Mei. Amerika Syarikat, Eropah, Afrika, Asia dan Amerika Latin semuanya mengalami peningkatan yang sama dalam kos pengeluaran. Malah, peningkatan ini adalah dalam tempoh 2 bulan selepas perang yang dicetuskan oleh pencerobohan tentera Rusia di Ukraine pada 24 Februari 2022. Malah, Israel dan negara Arab mengimport 40 hingga 50% makanan mereka dari Ukraine. Akibatnya, petani dan pengguna Malaysia juga akan menghadapi inflasi pertanian dan baja yang diimport dari luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Ali. Saya akan menerangkan kesan krisis makanan. Kesan yang pertama, kesan terhadap bekalan makanan. Akses kepada makanan yang tidak mencukupi juga boleh menyebabkan kebuluran. Setiap tahun, usaha menentang isu kebuluran telah menelan belanja berbilion ringgit. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, mereka membelanjakan lebih 178.9 bilion setiap tahun. Oleh itu, kerajaan terpaksa memperuntukkan sebahagian besar daripada belanjawan negara kepada penyediaan makanan untuk penduduk dan bukannya mengarahkan dana tersebut ke arah pelaburan dalam bidang seperti infrastruktur, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Kesan yang kedua, kenaikan harga barang dan makanan. Apabila terdapat kekurangan bekalan makanan atau isu sekuriti makanan,
ianya menunjukkan bahawa terdapat kekurangan komoditi makanan yang mendorong kenaikan harga makanan yang masih boleh diakses. Ini menunjukkan bahawa harga akan naik lebih tinggi dan seterusnya akan menyebabkan harga barang yang berkaitan juga akan naik. Akibatnya, akses orang ramai kepada makanan, penjagaan dan kesihatan mungkin menjadi terhad, di mana ianya akan mengancam keamanan dan keselamatan negara. Kesan yang ketiga, kenaikan kos kesihatan. Terdapat hubung kait antara kadar krisis makanan yang tinggi dan kemungkinan peningkatan penyakit kronik seperti penyakit jantung. Akibatnya, ianya akan memberi kesan ke atas sistem penjagaan kesihatan. Menurut satu kajian di Amerika Syarikat, isi rumah yang tidak mempunyai akses yang mencukupi terhadap bekalan makanan mempunyai kos perubatan tahunan kira-kira $6,100, iaitu peningkatan 45% daripada $4,200 yang dibelanjakan oleh isi rumah yang mempunyai akses yang mencukupi terhadap bekalan makanan. Kesan yang keempat, pengangguran. Apabila sebuah negara tidak yakin tentang bekalan makanan mereka, ekonomi akan menjadi perlahan. Ini bermakna lebih ramai akan kehilangan pekerjaan, pendapatan mereka akan hilang dan kerugian dalam pendapatan akan kerap berlaku bagi sektor perniagaan. Di Malaysia, pengangguran sudah menjadi isu yang semakin merisaukan. Krisis makanan yang kini melanda dunia sudah tentu akan memberi impak terhadap isu pengangguran di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aminuddin bin Muhammad Yasin, nombor metrik 289327. Pengeluar komoditi sektor pertanian iaitu ayam. Industri pengeluar ayam di Malaysia komited terhadap amalan pengeluaran ayam yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan mampan untuk memastikan persekitaran yang lebih sihat. Tambahan pula, proses pengeluaran ayam memerlukan persekitaran yang sihat, air tawar, tanah yang subur dan udara bersih untuk menternak dan menghasilkan ayam yang berkualiti. Melalui inovasi berterusan dan dengan memastikan kesihatan ternakan yang terbaik, industri ayam telah berjaya mengurangkan penggunaan air, tanah, ladang, elektrik, gas rumah hijau dan sumber berharga lain dengan ketara. Pengeluaran ayam mempunyai footprint persekitaran yang lebih kecil berbanding industri peternakan haiwan lain. Kesihatan dan imuniti ayam dan pengeluarannya adalah beberapa faktor yang mencabar pertumbuhan masa depan industri pengeluaran ayam. Keyakinan pengguna terhadap kualiti dan keselamatan produk, jenis produk dan kemunculan pelbagai jenis penyakit akan terus menjadi cabaran utama kepada situasi semasa dan masa depan strategi industri. Penyakit bawaan makanan dan zoonosis berkait rapat dengan ayam itik. Pembasmian, penghapusan dan kawalan patogen bawaan makanan dan zoonosis memberikan cabaran besar kepada industri ayam. Atia 2020. Isu bekalan ayam semakin berkurangan di Malaysia kini menjadi isu yang membimbangkan. Menurut Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob, kerajaan kini sedang berusaha menangani isu kekurangan bekalan ayam di negara, di mana industri ini akan diberi keutamaan seperti industri lain. Mokhtar 2022. Satu, menghasilkan makanan ternakan sendiri bagi memastikan bekalan ayam yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia adalah antara negara yang mengimport baja dari negara Ukraine. Pencerobohan tentera Rusia ke Ukraine menyebabkan negara-negara pengimport baja kini berhadapan dengan isu kekurangan bekalan baja untuk sektor pertanian. Oleh itu, solusi yang terbaik bagi menangani isu ini adalah dengan menghasilkan makanan ternakan sendiri. Petani boleh mengambil ikhtiar dengan membesarkan atau sekurangnya mencampurkan makanan ayam mereka sendiri. Jika petani boleh menanam semua yang dimakan ayam,
Petani tidak perlu membeli makanan. Hal ini sekaligus menjimatkan kos mereka dalam jangka masa panjang. Selain itu, jika petani mencampurkan makanan daripada bahan pukal, petani mempunyai kawalan langsung komposisi pemakanan. Sebagai contoh, bagi mereka yang ingin mengelakkan soya atau jagung atau lebih suka versi bukan GMO, mereka boleh mengawal pemakanan ternakan mengikut keutamaan mereka. Sama seperti manusia, ayam ternakan mempunyai keperluan yang berbeza pada peringkat pengembangan yang berbeza. Pada peringkat anak ayam, ternakan ini memerlukan banyak protein untuk menggalakkan pertumbuhan yang sihat. Pada peringkat seterusnya, mereka masih memerlukan protein, tetapi dengan kuantiti yang rendah berbanding sebelumnya. Seterusnya, apabila mereka mencapai peringkat menjadi pembuat telur, keperluan mereka beralih dan kalsium menjadi keutamaan kepada kestabilan kulit telur. Ayam yang diternak untuk dijadikan daging juga akan memerlukan peningkatan protein sebagai keperluan utama. Seperti kita lihat di dalam kolom yang tertera peringkat umur dan keperluan protein ke atas ayam. Apabila menghasilkan makanan ternakan sendiri, campuran makanan perlu dijaga dan memenuhi keperluan nutrien diperlukan oleh ayam ternakan. Petani perlu senaraikan ramuan dan kandungan nutrisi dalam makanan ayam komersial untuk mendapatkan idea tentang peratusan yang perlu disasarkan. Petani perlu mengimbangi semua makronutrien, iaitu lemak, karbohidrat dan protein, dan mikronutrien, vitamin dan enzim. Petani mungkin perlu menyesuaikan pemakanan mengikut kesesuaian kawasan ternakan. Makanan utama ternakan ayam. 80% daripada makanan ayam harus mengandungi bijirin. Makanan berikut mengandungi karbohidrat dan protein yang tinggi yang sesuai untuk ternakan ayam. Di dalam kolom yang kita lihat ini, terdapat jenis makanan serta manfaat yang diperlukan oleh ayam-ayam. Peralatan yang diperlukan. Membuat makanan ternakan sendiri untuk ternakan ayam dengan jumlah yang besar memerlukan makanan komersial, makanan berat atau kilang tepung. Dengan kilang, petani boleh mengisar bijirin yang mereka beli. Jika petani hanya mempunyai beberapa ekor ayam dan tidak mahu membeli makanan dari kilang, petani boleh menggunakan pengisar daging yang menggunakan tangan. Petani boleh mendapatkan hasil kisaran yang baik dengan menggunakan pemproses makanan apabila petani ingin menghasilkan makanan yang mudah dicerna untuk anak ayam. Petani juga perlu mempertimbangkan tentang penyimpanan untuk bijirin yang mereka beli. Petani perlu menyediakan tong penyimpanan untuk setiap bijirin yang menyediakan. Penutup di bahagian atas. Petani boleh memutarkan bijirin secara semula jika mereka menggunakan penutup gelongsor di bawah bahan untuk mengeluarkan bijirin. Petani mungkin perlu membersihkan tong sepenuhnya sekali atau 2 kali tahun untuk mengelakkan serangga perosak. Tekstur makanan. Semasa mengisar makanan adalah penting untuk mengetahui beberapa lama makanan dihancurkan dan konsistensinya. Makanan komersial mempunyai 3 istilah standard: menumbuk, menghancur dan memukul. Jenis tekstur yang diperlukan bergantung pada umur ayam ternakan. A. Menumbuk. Sama seperti bayi, anak ayam baru mengenal makanan, sistem penghadapan mereka masih tidak menerima makanan yang bersaiz besar dan paruh mereka terlalu kecil untuk makanan bersaiz besar. Untuk anak ayam, mulakan dengan proses menumbuk makanan. Makanan perlu disediakan seperti itu dari lahir hingga 8 hingga 12 minggu. B. Menghancurkan. Proses menghancurkan makanan adalah sama seperti granola. Ia mempunyai beberapa bahagian makanan yang lebih besar dan ia adalah titik tengah antara menumbuk dan memukul. Menghancurkan makanan biasanya dimulakan pada peringkat umur 12 minggu sehingga ayam mula bertelur. Sebelum beralih kepada menumbuk makanan, campurkan makanan yang sudah dihancurkan dengan makanan yang ditumbuk untuk membantu ayam membiasakan diri dengan tekstur seterusnya. C. Menumbuk.
Proses menumbuk makanan adalah seperti bijiring penuh, lebih besar dan sukar untuk dihadam. Tekstur makanan ini paling baik disimpan sehingga ayam berumur sekurang-kurangnya 18 minggu. Untuk membantu sistem pencernaan ayam, petani juga boleh menghidangkan bijiring yang ditapai atau bercambah. Makanan yang ditapai kaya probiotik, mudah dihadam dan lebih berkhasiat. Begitu juga percambahan menjadikan bijiring lebih mudah dihadam dengan memecahkan salutan benih. Walau bagaimanapun, ia juga meningkatkan tanin, menjadikan makanan terasa pahit dan setengah ayam ternakan tidak menyukainya. Penjagaan ayam. Ayam ternakan menyukai sedikit kelainan dalam diet mereka. Ayam ternakan boleh mempunyai satu atau semua item ini setiap hari selagi item ini tidak melebihi 10% daripada diet mereka pada hari tersebut. Memandangkan ini adalah makanan ringan, adalah lebih baik untuk memberikan makanan ini pada sebelah petang selepas ayam ternakan menerima makanan utama mereka. Dalam kolom ini kita boleh melihat jenis-jenis makanan serta manfaat kepada ayam-ayam tersebut. Kesimpulan, ayam padang rumput atau ayam bebas mempunyai diet yang lebih semula jadi. Satu cara mudah untuk memberi makan ayam dan mengurangkan jumlah makanan ayam yang diperlukan adalah dengan menternaknya di padang rumput. Selagi mereka mempunyai keluasan yang mencukupi atau padang rumput yang segar secara konsisten seperti reban, ayam boleh mengawal diet mereka sendiri. Mudah bagi mereka untuk mencari serangga, pepijat, rumput, rumpai dan benih yang mencukupi untuk kekal sihat. Walaupun ayam kebanyakannya mencari makanan sendiri, adalah lebih baik untuk petani menyediakan makanan tambahan untuk mereka. Salah satu kelemahan ayam padang rumput atau ayam bebas ialah petani tidak melihat apa yang mereka makan sepanjang masa. Ayam cenderung memakan makanan berbahaya seperti styrofoam, paku, skru, cat yang menggelupas dan tali. Bebaskan ayam ternakan di kawasan padang rumput dan alihkan semua bahan yang mungkin berbahaya seperti ayam ternakan memakan makanan yang selamat. Penjagaan ayam ternakan yang baik akan memastikan pengeluaran ayam adalah lebih baik. Apabila petani atau peternak menjaga ternakan mereka mengikut proses yang sebenar, mereka akan dapat mengekalkan pengeluaran ayam yang konsisten. Di Malaysia, peternakan ayam adalah satu komoditi yang berpeluang besar untuk dimajukan. Petani dan peternak perlu didedahkan dengan kemahiran dan pengetahuan yang lebih mendalam dalam terutama sekali ketika isu seperti krisis makanan yang melanda di seluruh dunia. Industri pertanian perlu bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dengan mendalami ilmu dan kemahiran yang dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu seperti krisis makanan. Permintaan ayam di negara semakin meningkat. Oleh itu kerajaan kemungkinan terpaksa menghentikan ekspor ayam kerana perlu memenuhi keperluan negara terlebih dahulu. Namun begitu, isu ini dapat diatasi dengan pelbagai langkah yang bersesuaian. Menghasilkan makanan ternakan sendiri adalah antara langkah terbaik untuk industri pertanian dan peternakan mengekalkan dan meningkatkan proses pengeluaran ayam.